Hardang, 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 panas, panas, panas. Selalu, selalu, selalu panas, panas. Hello, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hai semua, apa khabar? Okey, so bertemu lagi kita dalam video saya pada kali ini. Okey, pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan topik terakhir dalam bab 7, iaitu minda yang sihat. Tapi macam biasa, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, siapa yang suka dengan video ni boleh like dan juga boleh share dengan kawan-kawan anda semua. Dan bagi siapa yang belum subscribe, bolehlah subscribe untuk mendapatkan video saya yang akan saya buat dan video yang telah saya buat. Okay guys, okay, dan tajuk minda yang sihat ni, apa yang kita perlu tahu dalam ni adalah berkenaan dengan definisi minda dan definisi minda yang sihat. Apa dia, kita akan tengok ciri-ciri minda yang sihat, apa dia, faktor-faktor yang mempengaruhi kesihatan minda anda, dan kepentingan mempunyai minda yang sihat. So kita akan tengok, senang je tajuk ni, tak ada masalah. Okey, pengenalan. Minda, apa yang dimaksudkan dengan minda? Minda merupakan fungsi otak yang berkaitan dengan kesedaran kita, seperti personality, pemikiran, ingatan, pertimbangan, intelek dan juga emosi. Okey, itu yang dimaksudkan dengan minda. Kemudian, minda yang sihat adalah keupayaan otak untuk menakul dan berfikir, iaitu mampu membuat pertimbangan yang logik sebelum tindakan diambil. Jadi itulah maksud menakul. Menakul ni maksudnya kita boleh membuat pertimbangan berdasarkan sebab dan akibat yang akan berlaku terhadap tindakan kita. Itu maksud menakul. So minda yang sihat adalah keupayaan otak untuk menakul. Okey, minda yang sihat juga merujuk kepada sikap positif, berdikari, penyayang, bertanggungjawab. So kalau korang ada sifat-sifat macam tu, maksudnya minda korang beres. Okey, kita pergi yang seterusnya, ciri-ciri minda yang sihat. Jadi apakah ciri-ciri minda yang sihat? Kalau korang rasa korang masih waras, jadi adakah ciri-ciri ini yang terdapat dalam diri korang? Okay, kita tengok yang pertama. Kalau korang boleh berfikir dengan membuat pertimbangan wajar, yes, itulah tanda-tanda minda yang sihat. Mampu mengesar rangsangan dan bertindak balas dengan sewajarnya. Okay, boleh mengingati peristiwa silam yang sedih dan gembira. Masih ingat zaman-zaman dulu-dulu? Okay, sanggup menerima cabaran, tapi bukan sebarang cabaran. Okay, so kita kembali kepada mampu menakul tadi. Boleh membuat pertimbangan ke tak, jangan terima cabaran benda-benda yang mengarut. Okay, next, mampu membezakan antara yang betul dengan yang salah. Orang yang bertanggungjawab, mempunyai pandangan positif terhadap kehidupan, bebas daripada prasangka, berfikiran terbuka dan tidak emosional, dan mampu menakul. Ini merupakan ciri-ciri minda yang sihat. So kalau korang ada di antara, sebenarnya banyak lagi, tapi kalau korang ada di antara korang yang ada ciri-ciri ni, so tahniah lah kepada anda semua, kerana kita masih lagi dikurniakan dengan minda yang sihat. Okey, jom. So kalau sihat, jom kita tengok apa yang seterusnya. Apakah faktor yang mengaruhi kesihatan minda? Sometimes hidup ni tak lari daripada masalah. Kita ada ujian, kerana ujian itu menentukan kita punya kematangan, kita punya experience dalam hidup, kan. So semua orang dia akan diuji, tapi cara kita handle tu macam mana. Jadi apakah faktor-faktor yang boleh mempengaruhi kesihatan minda kita? Yang pertama, minda boleh terganggu jika anda mengambil minuman beralkohol secara berlebihan. Of course, semua orang tahu ketidakseimbangan hormon semasa haid ataupun sindrom prahaid, yang orang kata PMS tu, orang kata datang bulan tu, okay, dan selepas putus haid juga, itu merupakan faktor-faktor yang boleh mengaruhi minda. So emosi tak stabil, orang jadi mengamuk. So faham-faham je lah okay, so tekanan mental juga boleh mempengaruhi kesihatan minda. Proses penuaan pun boleh menjadi pengaruh yang besar terhadap kesihatan minda.
penyalahgunaan dadah, of course, seperti yang diterangkan dalam video-video yang sebelum-sebelum ni. Kecederaan pada bahagian otak akibat jangkitan mikroorganisma ataupun patogen, ataupun mungkin dia pernah aksiden ataupun ada ketumbuhan tumor, kanser dan sebagainya, boleh menyebabkan minda kita terganggu. Okey, next. Kepentingan mempunyai minda yang sihat. Penting sangat ke minda yang sihat ni, guys? Memang penting lah. So, apa pentingnya? Yang pertama, kepentingan dia untuk keluarga. So, bila kita mempunyai minda yang sihat, kita dapat membina keluarga yang bahagia. Of course, siapa tak nak keluarga yang bahagia kan? So, kalau ada orang yang mungkin pemikiran dia tak berapa sihat, so family dia tak best lah. Mampu membuat keputusan secara bijak, itu ciri-ciri orang yang mempunyai minda yang sihat. Dan orang yang mempunyai minda yang sihat ni, kalau dari segi keluarga, dia menjadi teladan dalam keluarga supaya diikuti oleh ahli keluarga yang lain. Of course, so bila minda yang sihat, kita melahirkan ciri-ciri ataupun insan-insan ataupun family-family yang apa orang kata, yang happy lah kan. Macam tu. Okey, macam rasa pakar motivasi pula kita hari ni. Okey, apa lagi? Kepentingan minda yang sihat terhadap tempat kerja. Bila kita mempunyai minda yang sihat, so of course kita dapat menjalin hubungan yang baik antara pekerja dengan majikan, menjalin hubungan yang baik antara rakan sekerja kita. So member kita pun semua akan rasa seronok bila kawan dengan kita. Dia akan rasa respect dengan kita kan. Menghasilkan kerja yang berkualiti, of course. Minda yang sihat akan melahirkan pemikiran yang cerdas. Seterusnya meningkatkan produktiviti kerja, dan seterusnya melahirkan insan yang disiplin, of course. Okey, seterusnya, apa kepentingan minda yang sihat kepada negara? Kepada negara pula, dia akan melahirkan masyarakat yang berfikir dengan positif, masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai keagamaan dan moral dengan baik, masyarakat yang mengamalkan cara hidup yang sihat dan boleh melahirkan ataupun dapat melahirkan masyarakat yang dapat menjana ekonomi negara dengan produktif. Okey, ini kepentingan kepada negara. Dan yang terakhir, kepentingan kepada masyarakat itu sendiri. Bila kita mempunyai minda yang sihat, kita dapat belajar menangani kritikan dengan baik. Sometimes orang tak boleh terima hakikat diri dia dan dia cepat melenting, marah. Bila dia kutuk orang tak apa, tapi bila dia kena kutuk, tak boleh terima. Maksudnya minda dia something wrong. Dia ada wire short sikit dalam otak dia, belah-belah mana kan. Okey, kemudian boleh berperanan sebagai kawan untuk bertukar-tukar fikiran. Maksudnya orang selesa nak bercerita dengan kita. So itu antaranya. Dan seterusnya membantu masyarakat yang dalam kesusahan. Of course, bila kita ada minda yang sihat, kita akan rasa mudah berasa belah ihsan dan empati. So kita akan dapat membantu masyarakat yang dalam kesusahan. Okeylah guys, so itu saja yang kita belajar untuk subtopik pada kali ini. Macam biasa, kalau suka boleh like dan share pada kawan-kawan korang. Kalau nak subscribe pun boleh, tak ada masalah. Kalau nak ulang tonton pun boleh, tak ada masalah. So semoga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang yang saya buat, mungkin dengan tajuk yang baru, ataupun kalau nak tanya apa-apa boleh tanya di ruangan komen. So salam sayang daripada saya. Study elok-elok, study dengan tenang. Semoga anda semua mempunyai minda yang sihat. Good luck untuk korang semua. Bye bye. Assalamualaikum. Bye.